Saya ulang balik. Payahlah ni, payah. Ibadah ni kata ulama, setengah ulama dia kata dia aib seumpama satu keaiban, seumpama suatu keaiban yang perlu dijaga. Jangan duk dedah kepada orang. Ibadah ni hang buat untuk Allah, dia seumpama satu keaiban. Kalau hang tak jaga, akhirnya ibadah ni hang galah buat balik pergi akhirat, dia menjadi aib untuk hang, Allah Ta'ala tak terima. Kita nak sambung pengajian kitab kita 40 hadis jalan ke syurga. Kita sampai kepada muka surat yang keempat, keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan. Soalan merupakan anak kunci ilmu. Sebab apa dia mula lagu tu, tuan-tuan? Sebab berbalik kepada hadis yang kita baca, hadis yang kedua pada muka surat yang ketiga hari itu ni. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata apa dia? Anna a'rabiyya atan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya, kata Abu Hurairah, datang seorang Arab Badawi bertemu dengan Nabi. Anna a'rabiyya atan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badawi, dia mai berjumpa dengan Nabi. Faqala, dia mai tu dia jumpa dengan Nabi, dia terus kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tolong tunjuk saat mai dekat aku suatu amalan, idza amiltuhu, bila aku buat amalan tu, dakhaltul jannah, aku ni dapat masuk ke dalam syurga. Arab Badawi tu tanya. Tu yang Nabi habaq tu, hang jaga yang ni, hang jaga yang ni, hang jaga lah ni. Nabi habaq rukun Islam tu. Sebab tu kata penyusun kitab kita, dia kata apa dia? Soalan merupakan kunci ilmu. Kadang-kadang kita mengaji ni maklum, duk baca kitab, haram tak tahu apa, 4 lain muka surat baca. Kadang-kadang maklum tak tahu apa dia. Bukan kitab tu tak habaq apa, kitab tu habaq, kadang-kadang maklum ni tak apa nak faham. Tapi bila tanya, ustaz jawab. Kita tanya, ustaz jawab. Tak payah tunggu lama. Tanya tu terus dapat jawapan. Tanya tu terus dapat jawapan. Betul tak? Tapi tanya tu biar soalan yang bermunasabah. Walaupun tak munasabah, biar dia munasabah. Ni kadang-kadang soalan pun tak munasabah. Ada orang tanya kita soalan, dia nak tahu kita ni boleh jawab ke tak? Ada orang tanya kita soalan, dia nak tahu jawapan. Ada orang dia tanya soalan, dia nak bagi orang lain tahu jawapan. Macam-macam. Ada orang dia tanya soalan, dia bukan nak tanya, dia saja nak tengok ustaz tu reti ke tak. Dia tanya tu sebab dia nak tengok ustaz tu reti ke tak. Ada tak ini mangai tu? Ada. Komoi ni pun ada. Habis ustaz kata, okey, ada apa-apa soalan, dia pun tanya. Tanya tu tanya bukan dia nak tahu jawapan. Dia nak tahu ustaz tu reti ke tak reti. Ada apa panggil lagu tu? Dia nak test. Dia nak test ustaz tu reti ke tak. Ada panggil lagu tu. Siapa buat kat saya panggil lagu tu, saya sumpah mati pucuk je lah. Saya sumpah mati pucuk buat panggil huduh lagu tu. Sebab apa ustaz? Ada orang dia marah bila dia kata begitu, dia marah, dia kata apa ustaz ni lah, doa tak elok-elok. Dah, biar benih jahat lagu hang tu tak habis dah. Tidak. Tak ada ustaz lain dia doa dan minta apa buka pintu hidayah, saya tak ada, aku doa pergi mati bujuk orang. Jenis jahat lagu hang tu tak ada benih lah, tenang. Dan mau doa lagu tu ya. Dan duk maki apa, dia pun balas tu racun rumah kita. Doa ya Allah, yang mana yang duk balas ni ya Allah, biar dia mati pucuk, tak ada dah keturunan jahat lagu dia duk dalam gembur ni. Jangan duk main. Nabi ada amalan tu, saya nak ijazah kan. Nabi saya nak ijazah amalan tu, doa bagi mati pucuk. Dia tanya tu, dia nak test ustaz. Lepas tu malam esok ustaz lain mat, dia tanya pula. Dia kata dengar, ustaz ni jawab lagu lain, ustaz malam jawab lagu lain.
Baca sama-sama ustaz ni pun dia pun kerti sangat. Dia buat lagu tu pula. Ada orang dia lagu tu, perangai dia lagu tu. Saya tahu saya duk ceramah ni tuan-tuan ni, bukan sehari dua ni. Berbelas tahun dapat loroi. Berpuluh ribu, beratus ribu orang dah saya jumpa perangai ni. Bukan kita jumpa seorang dua, beratus ribu dah perangai kita jumpa. Hak jenis tanya soalan ni pun macam-macam. Kadang-kadang dia telefon tanya kita tahu dah. Dia mula tu dia nak habis kok mana tahu dah. Cuma biasa sekali dia tanya, yang tu saya memang tak boleh nak terus dia nak tanya apa. Kita duk ingat dia nak tanya kod lain, kata dia pergi kona kod lain. Dia telefon dia kata, ustaz saya nak tanya sikit lah ke ustaz. Ya ada apa ni Pak Long? Saya ni anak saya ni ustaz, budak-budak ni macam kita duk kata lah, telanjur. Dia telanjur ustaz dengan budak perempuan. Ya. Pas telanjur berlekat orang semua tu depa nikah lah dah, kita pun tahu kita bagi menikah lah. Ya. 2 bulan lepas nikah beranak. Bukan mengandung, beranak. Yang boleh tahu tu sebab mengandung lah. 2 bulan lepas tu nikah depa pun suruh nikah apa, 2 bulan lepas tu beranak. Okey. Bila beranak, buat pergi dekat ni apa Jabatan Pendaftaran Negara ni, depa tak mau nak buruh bin pak dia tu. Oh, kita duk ingatkan dia nak tanya pasal apa. Kita boleh terang dalam sudut hukum. Okey, betul-betul tanya apa? Saya nak tanya ustaz, ada kenal tak kawan-kawan belah mana yang jadi pengarah Jabatan Pendaftaran? Tolong ustaz, dia kata dia kona pergi kot tu tuan-tuan. Dia nak tanya kita ada kenal tak? Itu yang saya tak boleh nak teris. Hak lain tanya tu tahu lah, kod no lah, kod ni tambah ni dia duk main tak. Dekat-dekat korban ni dia nak tanya pula, ustaz, daging korban kita boleh bagi kat orang kafir tak? Ni dia duk main dah Pak Long dalam YouTube, dalam Facebook ni. Tadi saya duk scroll Facebook ni, dia duk main 3-4 kali dah main. Ni saya nak abang kita tuan-tuan di negeri Kedah, kita di negeri-negeri hak lain daripada entah berantah seorang tu. Itu negeri tu. Negeri entah berantah sebelah tu. Tuan-tuan tahu lah kot no. Hak negeri dah besar kau tak kau happy tu. Saya tak abang negeri mana lah. Saya tak abang negeri mana lah. Tuan-tuan tak? Ini negeri sebelah tu. Isketam bola. Nepal punya ikut suka Nepal lah. Kita tak mau nak kata apa lah. Tak larat. Nak berkelai ni tuan-tuan ni. Tak larat. Saya nak abang. Tak larat. Saya ingat larat sangat berkelai. Tak larat. Ayah pun malah dah nak berkelai tuan-tuan. Tapi kita ni dah darah-darah pahlawan mak kilau duk mengaliak dalam badan. Ni payah juga lah. Dia tak boleh. Dia kan nak berlawan juga. Dia darah mak kilau mengaliak dalam badan ni. Ni tuan-tuan kalau kerak ni, belah kiri M.kilau, belah kanan mak kilau. Jadi darah mak kilau mengaliak dalam badan ni dia tak boleh. Jadi darah-darah pahlawan ni. Tentang bukan tak tahu orang kok diam. Pahlawan belakang hidup kau tu. Kok diam kalau kau komoy. Kok darah-darah pahlawan belakang. Orang tanya kita, ustaz, daging korban boleh bagi dekat orang kafir tak? Orang bukan Islam nak makan. Saya nak abang boleh dengan syarat tak ada dah orang Islam yang tak kebuluk, tak ada dah orang Islam yang nak lagi kepada daging tu. Kira kita nak biagih, lepas kata cukup dah, tak mau bagi kat kami pun kami lempak. Itu bagi ya. Buka dalam kitab-kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Kalau tak silap saya biasa baca dalam kitab Iqna'. Dalam kitab Al-Iqna' mazhab Imam Syafi'i. Kita dalam mazhab Imam Syafi'i ni Pak Long, dia ada tertib yang ulama ajak kita nak baca kitab. Kita nak baca kitab, jangan duk pergi buka Al-Um terus. Masalah kita ni buka Al-Um, cucu tu buat baca tak faham. Hendak pergi buka Al-Um tu masalah. Kita cucu tu ni pun baca tak faham. Tahu cucu tu ni kita macam orang kampung nak mengajar Al-Um tentang apa tuan-tuan? Tentang tahu Al-Um.
Hang baca Matla'al Badrain pun hang tak faham. Hang baca Kashful Lisan pun hang tak faham. Hang baca Bughyatul Tullab pun hang tak faham. Hang baca Iqna' pun tak faham. Baca Al-Um tu pula baca terjemahan, bukan baca teks asal. Terjemahan. Kalau yang terjemah tu Wahabi, hang baca faham cara Wahabi. Kalau yang terjemah tu Syiah, kami baca hang faham cara Syiah. Allahu Akbar. Oh, kita dalam mazhab Syafi'i kita baca Al-Um. Tuan-tuan, tiba-tiba haram lesen tak ada, pergi bawa bah. Hang bawa lu kereta kancil biar kena bagi lepas dulu. Hang bawa dulu maybe biar kena bagi tak sanggup belakang dulu, tiada. Ni terus pergi bawa bah. Orang pergi KL, hang pergi ke Alam Barzakh. Orang naik sampai pergi KL, hang naik Alam Barzakh. Siapa baca kitab tak ada disiplin? Sebab tu kita masuk, tuan-tuan. Al-Um ni kitab induk. Ni nak abang tak malu? Nak sampai ke kitab induk ni, dia ada disiplin baca kitab. Ni Allah, baca Matla'al Badrain tu pun haram tak faham bahasa Jawi tu. Hang nak pergi buka kitab induk dalam bahasa Arab. Terjemahan. Dalam kitab Iqna' kata apa dia? Yang boleh, kalau tak silap saya kata ada, saya lapik kalau tak salah bacaan saya. Tapi saya ingat lagi yang saya buka lagi tak Iqna'. Daging korban ni yang boleh dimakan ni, tuan-tuan, oleh ahlul ibadah. Kita buka ulama syarah, apa dia yang dikatakan ahlul ibadah? Ulama syarah, apa dia yang dikatakan ahlul ibadah? Saya ambil perkataan ahlul ibadah yang dihurai di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh oleh Dr. Wahbah As-Suhaili. Ahlul ibadah ni dia kata, kita nak bagi korban ni, yang pertama ahlul ibadah ni, ahli ibadah ni orang Islam beriman dan bertakwa kepada Allah, sebaik-baik edaran daging korban. Sebab daging korban tu daging ibadah. Tak tahu kalau tuan-tuan reda kita buat ibadah 800, 780 setumpuk, tiba-tiba nak bagi orang bukan Islam makan. Tak salah kita nak buat kenduri orang bukan Islam nak makan. Pergi beli daging apa masjid rumah, mai masak benda yang sama tapi asing, bagi lepas makan. Kalau daging korban kita buat masak hitam, pergi beli daging lain, lembu juga, sama ada daging import ke, kalau ada duit lebih beli daging tempatan ke, masak juga masak hitam, asingkan. Yang ni untuk rakan-rakan kita orang bukan beragama Islam. Apa salah? Ni masalah kita, tuan-tuan. Daging korban nak bagi dekat non-Muslim, duit zakat pun nak bagi dekat non-Muslim. Dulu duit zakat pondan pun dia nak bagi. Kita hak jantan betul pun makan tak cukup, dia nak pergi bagi kat pondan pula. Jadi saya geram ni, dia mula geram ni. Semalam saya ulas bab ni, mula-mula ceramah dekat atas kursi, senang-senang sila atas meja. Kita ada rahmat kilau, tuan-tuan. Darah pahlawan. Bukan nak boleh biar. Darah mak kilau, bukan darah mak sabu, mak kilau, tuan-tuan. Ni masalah daging korban nak bagi dekat bukan Islam, duit zakat nak bagi dekat bukan Islam. Kacau, tuan-tuan, dia kacau. Jangan duk bagi ke orang Islam ni makan bagi habis tu. Kau boleh buat tak korban? Buat. Pada orang ekor. Sekok kan surah kan? Setumbuk apa? 7,5. Murah. Lembu curi lah. Kami semua lepas habis 7,5 ni kena murah. Saya kena kali murah kan? Dasar lembu curi kan? Saya tak beli, nak buat heran nak buat lembu ni murah. Dia pun nak jual kat saya. Saya kata betul kan? Dia kata betul. Saya kata buat murah kan amalah kan? Tak. Dia kata balas amalah kemarin jumpa dah tak. Lembu curi 700 boleh buat lah. Tuan-tuan nak pergi cari 480 tu nak buat.
Saya nak abang kat tuan-tuan, jangan gemak sangat benda-benda murah ni tuan-tuan ni. Tengok ke dalam Facebook, oh korban RM299 satu tumpuk. Tuan-tuan, cuba fikir tengok. Korban ni nak buat di mana? Luar negara tu. Sampai nama negara tu pun kita tak nak dengar. Yang duk pulun buat tu pasal apa? Pasal murah. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Sebab tu saya abang. Tuan-tuan, saya nak tanya lah, ustaz ada buat korban kemoja atau tak ada? Aku buat korban kok diang ya. Saya tahu benda tu saya yang akan urus. Ayah saya urus. Kita tengok depan mata. Kadang-kadang kita bagi duit ke orang balik di sana. Dia buat, dia tak buat. Kita tak tahu. Takkan nak ambil gambar? Semua boleh ambil gambar. Saya nak abang kata, jangan gemak sangat benda-benda murah ni. Buat korban kot dalam negara ni dulu yang kita puas hati, yang kita boleh pergi tengok dah. Ustaz mereka hantar gambar ni Pak Long oi. Kita pergi duduk dalam negara luar tu, jaga gambar buat dengan vest semua, kita buat kelang kabut lebih siang lagi. Orang buat gambar 15 kepi, kita hantar orang percaya. Dia kata murah, ikut suka. Kalau percaya tak apa, saya tak kata apa. Saya kata kalau diri saya wah-wah tuan-tuan. Korban di Mekah. Korban di Mekah tuan-tuan, RM450 setumpuk. Saya tak kata dia tak buat. Tak, saya tak kata dia. Saya kata ragu-ragu. Saya pengalaman 2-3 kali dah tuan-tuan. Dulu saya duk baca khutbah satu masjid di Petaling Jaya. Tiap-tiap bulan saya duk baca. Mai satu orang Arab. Time saya nak tazkirah Arab ni dia mai. Cakap Arab lah, kita pun boleh cakap uduh-uduh, tak arti sangat. Boleh cakap uduh-uduh, makna saya cakap dia faham, dia cakap saya faham, jadi ya. Dia tak? Kita cakap lagi orang faham ya. Itu dia cakap kita faham. Cakap dia abang dia ni mai daripada Palestin. Mai ni dia kata nak cari sikit untuk korban, kami nak balik buat korban ni. Kita pun dia mai pula tasbih pun Pak Long sama tinggi dia punya banyak. Tak percaya lagu mana. Tasbih sama tinggi, kena tarik tu sama tinggi dengan dia. Bukan tasbih lagu tuan-tuan dia dapat jengkel. Ni tasbih ni kena tarik sama tinggi dengan dia. Saya ingat mau kerat tu, dia punya panjang daripada kepala tangkomoi tu masuk surau ni lepas. Dia tak percaya lagu mana. Saban apa dengan jubah putih, percaya kita apa. Saya pun promote lah di mana beberapa tengah hari tu. Saya ingat masa tu satu tumpuk 580. Yang mai ambil tumpuk, yang mai bagi duit sikit-sikit nu pakai Palestin tuan-tuan. Oi, semua nak ala Palestin. Saya pun saya ada kempen tu pada bubuh bentang jadah tu. Kita pun bubuh lah, kita pun Palestin. Ada satu pakcik tu sambil dia bubuh, dia tanya saya, ustaz mereka sembelih tak mana? Ustaz tak peluru duduk lintas kat atas kepala tu sembelih macam mana? Allah, bukan duk gambar di tengah duk sembelih, bom meletup kedekum, tarik lembu piduk tanah. Kita ni orang Melayu tuan-tuan, hang sebut Palestin ni telok kita pun kalau boleh cabut bagi kat lepas kita cabut Palestin. Tuan-tuan saya tak tahu, saya dah ramai kilo mengalir Ramadan jenis simpati ke orang. Saya pun lagi, saya ingat tengah hari tu yang saya tengok AJK masjid tu duk kira takat yang saya sebelum saya nak balik tu. Lepas kira masa tu duit, duk susun duit RM1, duk susun duit RM5 tu. Setakat yang saya tengok tu 6,000 lebih lah. Palestin. Saya ingat 10,000 dapat. Kena dengan kita pula kempen. Keturunan Mak Kila pula kempen ni tuan-tuan. Habis-habisan kita bagi. Malam tu saya habis kuliah satu masjid, AJK masjid tu ajak saya pergi kena nasi Arab dekat Bukit Bintang. Restoran Tarbush, saya ingat.
Pi tuan-tuan, hak Arab Palestin pakai baju bah tu, malam pakai seluar jin, ni dia tak sisah. Dia tengok saya tengok dia tinggal dengan sisa dia belah. Hak bagi tadi tasbih sama tinggi dengan dia tu. Dia belah. Saya bela saya duk salah ni tuan-tuan. Tapi saya kata aku yang nak promote dah. Orang masjid bagi suruh promote, aku promote lah. Dia ingatkan mereka kenal ke apa dengan duit kita sekali kerja ni. Haram sungguh lah. Kita duit duduk dalam wallet bagi. Hak duit sagu hati tu bagi pula. Zakah tengah hari tu beri lah. Palestin. Malam dia kedarah sisa dekat Bukit Bintang. Lepas tu saya ni, keraguan saya tak apa nak percaya dah tuan-tuan. Saya bukan nak hasut tuan-tuan dah. Saya tak apa nak percaya. Saya tak kata ada buat iklan tu mohon. Saya kata saya tak apa nak percaya. Bukan kat lepa. Kadang-kadang lepa tu pun lagu saya betul menduit ni. Lepa pun terkena. Kita takut tu. Lepa tak mohon. Takut lepa pun terkena. Bak tu nak buat belum buat lah. Ni komoi buat nak 750. Ambil, mai tengok lepas sembelih, ambil daging, kita balik, kita bedak sendiri. Puas hati ke tak? Jangan duk kedarah semua balik duk simpan dalam tiai. Tu bukan nak buat korban lah, nak kedarah semua pergi beli kat market lah. Mai cakap ingat, daging saya mana daging saya? Buruh penampak hilang daging saya. Kalau tumpuk 6 kilo dia nak balik sumbat dalam tiai tau. Dia kata kena ambil semua Ustaz dah ni barang duk tengah naik. Ni saya ambil 6 kilo tahan setahun dia kata. Mak nak kedarah ke semua. Hang pergi beli dekat market beli mencekik dengan anak bini hang. Ni daging korban. Kena bahagi kepada 3 bahagian. Ni nak abang nak buat korban belajar. Ni nak buat korban ni raya 10 hari bulan. Ada berapa hari lagi? Maknanya lebih kurang dalam 10 hari lagi lah. Lebih kurang 10 hari lagi. Panggil satu ustaz mai malam tu buat kuliah. Panggil 7 orang buat korban tu mai. Hak lain pun yang tak mai, nak mai pun tak apa. Suruh ustaz ni cerita tentang ibadah korban, hukum hakam berkaitan korban. Tolong buat ibadah tahun ni biar hati. Boleh? Panggil. Buat. Betul tak kami duk faham lembu tu kami nak naik di titian sirat? Dia. Pakat duduk 7 orang duk cam muka lembu tu, takut cakap tak jumpa. Hak yang ketua tu pula dia panggil. Ni dengar ni saya nak panggil ni. Nama-nama lembu ke-7. Nama-nama lembu bukan nama-nama peserta korban, nama-nama lembu. Dia panggil 7 orang tu pun redha mai, lembu-lembu ni pun mai. Nama-nama lembu. Hak yang nak panggil tu pun tak betul dah, nama-nama lembu. Tu imam yang panggil. Hak yang duduk tu cikgu tu, ada panggil nama-nama lembu tu cikgu. Cikgu tu pun orang panggil lembu-lembu lah kata ni. Cikgu besar lah. Nama-nama lembu ke-7. 7 orang tu pun main. Ni betul lah nama lembu ke-7? Betul. Jawablah betul tu. Tu imam panggil. Ni kita nak melih ni nak. Ya tu imam. Ni saya nak abang ala nak. Kita duk mengaji ustaz duk cerita lembu korban yang kita buat korban ni lah, kita nak naik dekat padang mahsyar kelak noh. Ya tu imam ya. Lah belum melih ni pi tengok muka lembu tu cam. Kau nak cari tahu sana tak jumpa. 7 lembu ni pun duduk depan lembu. Nak cam muka lembu. Seorang tu kata nak cam lagu mana muka lembu ni semua semacam dia kata. Muka lembu ni semua semacam. Cikgu besar tu dia cerdik ke jadi cikgu besar. Dia kata lah macam ni lah, kita suruh dia cam muka kita 7 orang ni senang. Kita nak cam muka dia payahlah, kita suruh dia cam muka kita. Kat abang kat lembu tu cam weh, 7 orang tu setengah dah ni cam. Harut. Ada tempat dia suruh naik duduk belakang lembu tu. Nak meniti atas tiang sirat.
lepas tu nak pergi berlembu pula halus tuan-tuan besar lagi pada bapak kambing ya. Bukan lagu tu balong oi. Sebab apa yang kita pergi tengok korban tu tuan-tuan? Waktu sembelihan tu sebab apa kita pergi tengok? Sebab Nabi ketika mana dia nak buat korban kepada Fatimah, Nabi panggil Fatimah mai tengok waktu nak sembelih. Sunnah. Kalau tak ada kalut lagu mana pergi tengok? Ni rumah duk hujung tu orang melih tang ni buat video call. Bolehlah video call kalau dia duduk Kuala Lumpur. Ni rumah tepi bungkuk ya. Buat korban pun tepi jubuk ya. Rumah tepi bungkuk, korban tepi jubuk. Bukan tak boleh main tengok. Dah video call. Ni mula kasak ni. Mula kasak mana? Dia nak keluar dah ni bahasa-bahasa pahlawan ni. Kalau yang duduk di Kuala Lumpur orang buat di Komoy, video call tak apa lah. Ni rumah tepi tu. Mainlah tengok tarik-tarik tali ke apa dia lah. Mainlah tengok nak orang nak buat. Lepas tu aduk sembelih ni pula jangan duk mengarut-mengarut. Daging nak lembut, daging tak bau semua dah kat dia. Sembelih. Kita duk ingatkan gigi lu nak luruh ke apa gigi palsu tu. Ni saya tengok dengan mata. Duk sembelih. Saya mati-mati duk ingat tu imam tu gigi nak terujut gigi palsu. Habis melih dia kata awak je. Dia kata hak tu petua pak saya kata nak bagi daging tu manis. La haula wala quwwata illa billah. Tak lempak pisau. Lepas melih lempak pisau tu, tabang pisau. Cuk, tujuk. Oh dia kata daging ni lembut. Mau dia singgah atas kepala kawan dia lepas lembu tu macam mana? Dia cerita betul dia lempak pisau tu. Memusin pisau. Pum, cacak atas tanah. Oh, dia kata hadis lembut. Saya nak tanya tuan-tuan daging mana keras, lembu mana keras. Lepas melih keras macam ketui kayu dah. Batang pinang tak pinang maklum daging ni semua hiris putih maklum. Tekan tu semua lembut daging mana ada tekan lagu meja ni sampai tak menguik langsung. Ni semua ni tuan-tuan ni jangan duk buatlah dalam ibadah kita nak buat ni. Tu yang kedua. Yang ketiga, ni selalu orang nak buat. Duk pergi takbir raya apa tepi lembu tu. Ni banyak orang kita nak buat, saya nak tegak. Duk pergi takbir raya kat lembu tu. Dia takbir ni dia ada dua, mursal dengan muqayyad tu yang kena belajar tu. Ya, raya puasa kita takbir ni tuan-tuan. Dekat mayang pas mayang orang tak takbir dah. Raya haji sampai hari-hari hari-hari apa nama ni? Hari-hari bukan syirik. Tasyrik, hari-hari syirik pula dah. Baik. Malam raya tu macam tuan-tuan duk buat tu, tuan-tuan boleh pergi rumah ke rumah, tak ada masalah nak takbir. Bila lepas saja semayang raya, hari raya haji ni, tuan-tuan tak boleh buat lagu tu dah. Melainkan tuan-tuan lepas semayang antaranya. Ni duk tarik lembu ni tuan-tuan. Kadang-kadang ada kata tarik lembu lepas nak tarik, nah kita duduk saja-saja kita takbir. Tak boleh. Lepas tu papak lembu dah, lembu ni pun duk ikat. Naik biji matahari putih dah lembu tu. Pisau duk tarik. Allahu Akbar Allah. Nu tak nak habis sedekah wa'dah wa nasara abdah tu. Ni bila nak melih tak melih lagi. Aku ni mata putih dah naik. Tak betul. Ustaz kita bukan nak buat apa takbir. Betul, tu yang kena belajar. Walaupun benda tu nampak elok, tak kena dengan hukum. Tak bisa bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Sembelih. Saya boleh sembang, saya tak sembelih, bukan tak sembelih, tak berani nak sembelih. Saya tak berani nak sembelih, saya tak berani. Tak dengar.
Saya darah pahlawan lain, dia tak sembelih, dia tikam. Ini cerita sembelih maklum. Darah pahlawan, dia tak sembelih orang, dia tikam, bunuh terus. Sembelih dah. Mana ada duk lawan-lawan sembelih dulu? Mana ada pahlawan-pahlawan Melainkan Jepun dia ada sembelih belah kita tu. Pahlawan dia keris, dia mana-mana pisau. Lain maklum. Maklum tenggak dengan saya tobat tak menang lah, hujah banyak. Saya ni tak berani nak sembelih, saya kesian. Tak tahu macam mana. Saya ni sembang ni tu kan, saya kesian kan. Tapi bak sijil sembelih, kursus sembelih ni dengan lawan saya. Anak-anak makan setengah. Nak abang banyak tanya, anak-anak makan setengah. Tak boleh saya. Bukan kata lembu, ayam pun dia tak boleh sembelih, kesian. Mula nikah dah hari kedua, mak mentua terus sembelih ayam. Duduk rumah dia, kita ustaz. Mak mentua kata boleh terus sembelih. Nak kata tak boleh, sijil anak-anak makan. Pegang, lepas pegang, saya pegang pisau, saya tok pisau tu dekat leher, saya tengok ayam duduk lipok, saya kesian. Tak boleh sembelih. Tambah kambing lagi, saya tak boleh sembelih macam sembelih Tok Haji tu. Sembelih kambing macam sembelih Tok Haji lah kan. Kan kambing muka baik, tuan tengok kambing. Dengan janggut jemput, mata bercelak pergi sembelih, dia terus sembelih tu imam, tuan-tuan, sembelih kambing. Kan kambing muka baik kan kambing kan. Kambing ni mau kita tutup badan biar tinggal muka ya. Betul-betul orang soleh. Sebab tu saya kata perangai kita jangan jadi lagu kambing muka baik telok tunjuk ke orang, jangan. Saya tak boleh sembelih, saya kesian. Cuma saya nak abang tak bisa dekat leher tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Sembelih. Tak ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kesian kat lembu tu. Tu yang ketiga. Yang keempat nak pesan, jenis kawak daging korban ni, pencuri daging korban ni. Tobat buang tahun ni duk curi apa daging korban tu. Ada jenis kau ni. Sini hiris, sini tolak. Sini hiris, sini tolak. Seragam boleh ke dia? La hawla wa la quwwata illa billah. Anak balik sumbat lah mulut anak bini hang tu daging haram. Kita ni dah lah haram tak buat korban. Kedekut, bukan duit tak ada, kedekut. Kedekut. Allah. Kedekut, tentang tahu kedekut. Surau keramai, kedekut, perangai tu tak ada nak buat. Penyakit kedekut ni tuan-tuan ni, kadang-kadang dia ada. Sebab tu Piramli dia buat nama dia Haji Bakhil. Awak dia tak buat Datuk Bakhil. Awak dia tak buat Tan Sri Bakhil. Awak dia tak buat Tun Bakhil. Yang dia bubuh Haji Bakhil. Nak abang orang haji pun kadang-kadang perangai ni tak elok. Duk kena ni kadang-kadang ujian ni dia duk main kat kita orang. Abang nak berubah orang duk mengaji agama ni, dia main perangai ke tu. Dah lah hang tak buat korban, orang buat, hang lah tolong. Lepas tu daging orang bagi ambil, tak bagi tak ya lah, buat kedarah sangat. Dah hang bunyi muka tak berhenti lah, bunyi lah. Sekilo berapa puluh? Sekilo daging ni, daging fresh lah. Sekilo berapa puluh? 40. Ha? Kat 50 lah. Oh, mahal sini no. 40. Awak RM40 tu besar mana sangat kalau nak curi tu. Memanglah RM40 tu banyak. Tapi padan ke RM40 tu nak curi tu. Nak masuk neraka kena RM40 tu. Kalau 40 juta padan jugalah. Tak pernah tengok. RM40. Duk tolong sini dapat lagi tak? Ada dapat, ada tak lah. Tengok orang tolak macam mana. Lah tuan-tuan saya. Orang ke tempat saya apa macam tu? Seragam. Saya dengan ayah ni jenis tak gamak nak bercakap. Nana ayah saya tu main pula dah hampir kata. Kita nak kata apa-apa pergi kata. Tapi adik saya seorang tu dia ada jenis buat kering nanti kering dia boleh pisang ni adik saya seorang. Tak ada ambil lah. Tak boleh ada ambil lah. Dia buat lupa kenal-kenal. Adik saya ada seorang jenis cakap lepas. Saya ni cakap dan ceramah, tapi saya bukan
Saya ni tak gamak nak bercakap dekat orang, kesian dia jenak lah. Selagi kita tegur dia termalu, saya fikir semua lain kali kita nak madak. Biar adik saya lain kali bagi dia jaga bahagian orang ambil daging tu, tak curi. Dulu tuan-tuan tahu, tetap kepala hilang. Korang ajar tak kepala hilang? Kita sembelih macam kembang kami macam tahun ni, tak banyak, kita buat lebih kurang dalam 24 ekor. Kepala tu sari-sari kita sembelih tu 6-7 ekor. 6-7 ekor. Ekor ada 6, kepala ada 4. Dia balas kepala tu. Kita tahu dah muka-muka kawak ni, kita tahu dah muka kawak daging korban ni dah kita tahu dah. Motor je dia pakai kok jauh, dia tak bohong. Dia pergi bawa orang tarik. Bawa kelang kebut tarik. Bawa penuh harga motor tu. Saya nak abang maklum, kita nak buat apa ni, daging orang nak buat korban. Kita pergi tolong tu tuan-tuan. Orang bagi ambil, tak bagi jangan balas. Ada kata aku tak bagi ambil, tak bagi balas. Dia main tuan-tuan. Saya nak mak. Mau tuan-tuan tak ada duit bagi buat saya bulan depan, saya bagi RM40 beli lagi. Bingung ramai sangat, 2-3 orang boleh, ramai sangat. Ni kadang-kadang sini kot lah tak jadi ni. Saya nak abang tempat lain tu. Jangan duk buat panggil dulu tu. No, maklum no. Maklum pula mai lah tolong kalau orang buat kenduri mai tolong. Dah kita tak buat korban maklum kan, mai lah tolong-tolong masak maklum tu tak. Cuma saya nak pesan kat maklum ni. Masa mai masak mulut zik, jangan nak mengata kat orang. Ni mai nak tolong, sambil duduk hirih ni, pahala masuk bahagi. Tu mai juga tu. Kat dia tu malu tu. Maklum. Sini masuk pahala mai tolong korban, sini duduk bahagi. Lah kali maklum yang negatif tu. Tu bukan duduk biang tu. Laki kita pun dia mengorak tu. Saya duduk berkubat bawang. Bawang putih. Betul kan? Duduk gelak tu dia dah lah tu kan. Lah saya tahu maklum ni. Saya buat korban. Saya banyak duduk belah maklum-maklum daripada duduk belah maklum. Sungguh saya kalau tuan-tuan, saya ni jenis kenduri, saya suka duduk pedong. Sebab apa suka duduk pedong? Kan maklum-maklum ni seronok, kenyang. Kopi boleh. Kerja dia pun tak kita buat. Dia letak roti 4 segi, kopi kerja cicah tu kenyang lah dulu. Pergi bangkit pergi buat kelang kabut mai pula. Duk dengar macam-macam. Tu tak tu. Awak beladak maklum. Canda lah. Dia mula. Suara tak keluar je cakap undangi tau. Canda lah. Oh canda lah. Canda. Oh laki dia mati. Cerai. Mati pun cerai. Tu nak kata tu suara tak keluar, nak kata juga. Maklum. Jangan duk buat panggil tu ni maklum. Takut-takut korban dekat tahun ni atau depan tak ada pahala boleh ke orang. Sekian dimaklumkan. Para sahabat senantiasa bertanya, "Boy, baca apa kumpat?" Pak perkataan hulah kat sejam. Para sahabat senantiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kemusykilan yang mereka hadapi. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ni tuan-tuan, bila ada masalah, tempat rujukan mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepa ada masalah, lepa tanya kepada Nabi, Nabi jawab persoalan lepa, selesai masalah. Yang masalah lah kita Nabi tak ada zaman lah, Nabi mana ada babi banyak lah, Nabi tak ada. Babi banyak lah, netang babi tu. Masalah kita ni lah tuan-tuan. Kita nak tanya soalan, Nabi tak ada, yang ada ustaz-ustaz. Yang ada siapa dia? Ustazah-ustazah. Hak ni yang kadang-kadang kita tanya apa kita pening. Satu soalan tanya dekat 10 orang ustaz, 10 jawapan ni abang nak pilih apa mana? Tanya benda simple ya. Tanya ustaz ni.
Nak tanya ustaz, kita nak mandi hadas, nak niat waktu mana? Saya bisa kena pukul 3.30 pagi dia telefon. Kita orang telefon pagi tuan-tuan, kematian lagi kita ingat. Ketunteng, telefon tak angkat, dia telefon ada jenis tu. Lagi tak angkat dia duduk telefon tu. Hui tuan-tuan, lagi tak angkat. Tuan-tuan nombor telefon orang jangan telefon saya ni tuan-tuan, nak sehari-hari berpuluh kat ratus. Ada jenis panggil kita tak angkat, lagi tak angkat dia telefon tu. Baru ni saya masuk layak RNA, masuk handphone duk ada lah, pegang handphone ni takut jatuh. Sambil duk pegang tu kelas lah. Dia buat video call. Dia buat video call malu. Tak angkat, dia duk call kan tu. Tak kacau kita duk tengah melepas, dia buat video call. Dia telefon, bangun ni 3.30. Kita berangkat, Assalamualaikum. Dia ingat ada kematian apa? Waalaikumsalam, insyaAllah. Terima kasih lah ustaz. Tolong angkat telefon dia, ya. Saya ni ada masalah ustaz. Lu ingatlah memang tak ada siang dah kan nak cerita masalah. Aku dah dengar tak apa aku mengantuk. Ya ada apa tak? Allah minta maaf ustaz, nak tanya sikit lah. Ya bang, ada apa? Kita nak mandi hadas ni ustaz, nak niat waktu mana? 3.30 pagi. Makna apa? Dia baru hadas dah tu. Saya tak mau guna ayat tu. Saya tanya abang umur apa? 52 baru nak belajar mandi hadas. Anak apa dah 6. Oh, saya kata tak hadas lama dah kot. Dia duk gelak. Dia kata macam mana? Saya kata awak abang, saya pening lah ustaz. Tadi nak mandi, saya duk baca Google. Ni mazhab Al-Googli. Ni mazhab. Dalam Google tu 4 pandangan dia bagi. Dia ada yang kata buka-buka pintu bilik yak ni ada. Ada kata langkah masuk baru niat. Ada kata pegang kepala pancung baru niat. Ada kata mandi habis baru niat. Mandi habis lak keluar bilik yak baru niat. Saya pun pening ustaz. Saya pergi ketuk pintu bilik pak mentua. Tanya pak mentua apa? Ya. Nak mandi hadas nak niat waktu mana apa? Pak mentua pun pejam celik. Dia kata abah pun tak hadas lama. Dia kata tak ingat nak niat waktu mana. Ni baru nak tanya ustaz. Tuan-tuan, tanya ni macam tuan-tuan lah tanya. Ustaz ni dia jawab lagu ni, ustaz ni dia jawab lagu ni. Hak ni masalah. Sahabat dia tanya Nabi, Nabi jawab, settle. Zaman Nabi tu, sesungguhnya orang yang malu bertanya tidak akan memperolehi ilmu. Ngarang kita kata siapa yang malu nak tanya, ilmu takkan dapat. Nak malu apa tuan-tuan? Tuan-tuan nak malu apa? Saya nak tanya, kalau kita tak tahu, kita tanya, nak malu apa? Dah kita tak tahu. Dah kita tak erti, tanya lah. Ni ustaz nak tanya lagi, minta maaf lah orang kata bodoh. Biar-pi. Tak ada kata kita bodoh tu bukan dia cerdik, tahu mana? Masalah kita malu. Benda yang patut malu, dia tak malu. Benda yang tak patut malu, dia pergi malu. Tak ni masalah ni, tak erti nak letak kemaluan di tempat dia ni. Tentang gelak apa, jadi faham sudah lah. Tak erti nak letak sifat malu tu. Kemaluan dah. Sifat malu tu di tempat dia. Hak dia duk pergi pasal malam aurat tak tutup haram, tak malu. Dia main mengaji nak tanya ustaz bah hukum, dia malu. Dan ustaz ni pula mau tak erti, jawablah wallahu alam. Awak lekeh sangat kan kita nak jawab wallahu alam ni tuan-tuan. Tambah orang tanya tu pula berkaitan dengan hukum. Orang nak buat ibadat. Lagi mana dia duk buat benda tak betul, kita duk biar lagu tu. Selama tu lah duk naik atas kepala kita. Saya tak malu kan orang tanya ustaz, nak tanya lagi. Ya. Yang tu saya tak pasti. Wallahu a'lam jawapan untuk malam ni. InsyaAllah kuliah pula saya akan jawab. Imam-imam mazhab pun ada benda yang dia wallahu a'lam. Kita tak ada wallahu a'lam. Mau tahu belakang ni. Bih benda Google pun tak ada benda saya tak tahu. Google tuan-tuan tekan-tekan, benda tak tahu, dia keluar benda lain. Dia nak abang kata dia tahu. Sopan kan kita ada benda tak tahu, abang tak tahu lah.
Tambah benda yang berkaitan dengan hukum hakam, jangan ada cerita. Ustaz saya semayang saya sujud tu, kaki saya cekam keluar. Cekam tak cekam? Dia kan kaki dia tu makan cekam. Sujud dia kepak, piung. Pancut cekam. Tu macam mana Ustaz? Tu kira batal yang semayang. Batal yang semayang. Cuba belajar tengok di antara perkara yang membatalkan wuduk tu apa dia? Adakah cekam terkeluar batal yang semayang? Tak tahu saya faham lagu tu. Hang tak tahu, abang kata tak tahu lah. Saya tak pasti jawapan ni Zat. Nanti saya balik rujuk, saya main jawab lain boleh kau nak? Tak mau nak pasal apa? Kau jangan letak Ustaz abang minggu depan kami tumbuk. Tak ada lagu tu. Jangan benda-benda yang berkaitan dengan hukum dan tuan-tuan pula. Kalau orang duk tanya, jangan lembat lepah nak jawab. Yang aku faham lah kan, yang aku faham tu. Hang tak faham. Hang Iqra' pun baru tangkap baca Iqra' 3. Dia nak tanya, jangan tuan-tuan. Rujuk macam kita duduk ni negeri Kedah, kita ada jabatan mufti negeri Kedah. Google ambil nombor telefon, time kerja telefon pergi kat lebah. Dia ada orang-orang bahagian duk jawab soalan ni ada. Kita telefon dia angkat. Assalamualaikum, salam. Ni jabatan mufti ya? Ya. Ni nak tanya soalan ni? Iya, ni tempat dia. Dan mereka pun ada waktu mereka akan jawab wallahu alam. Jangan ada santai mereka ni mufti apa wallahu alam. Mereka nak jawab, jabatan mufti ni nak jawab tuan-tuan, jabatan mufti. Tuan-tuan nak tanya hukum, jangan telefon pejabat agama. Telefon pejabat agama berkaitan nikah kahwin boleh lah. Tuan-tuan nak tanya ni kena rujuk jabatan mufti. Akan ada waktu dia berkata, okey cik tinggal nombor telefon, kami nak kena selak balik fatwa. Tuan-tuan ingat kepala otak daripada aku komputer, kata-kata dia keluar semua. Saya nak tanya sikit ni. Ya, nak tanya apa dah? Saya nak tanya sikit berkaitan dengan apa ni, harta pusaka ni. Ya. Mak saya mati. Ya, tanah dah salung. Ya. Kami adik-beradik ni campur mak pertama, mak kedua, mak ketiga, mak keempat. Ada 28 orang. Tanah dah salung. Saya boleh jawab ni masa saya nak ambil syahadah dulu. Soalan ni Faroid, saya fail. Jangan tanya saya babak duk bagi kertas ni, saya mata pelajaran saya meluat dulu matematik. Jadi berkaitan dengan matematik ni semua saya meluat. Saya pun mengaji dekat tambah tolak darat bahagi. Tu pun dia tak nak kira, saya tahu dah main aku tua, bukan aku nak kira atas, aku kira atas kalkulator. Baru masa saya nak ambil syahadah dulu, dia keluar lagu tu lah. Ahmad kahwin 4 orang, anak ada 15, tinggal tanah lebih kurang 1 relung. Bahagikan harta Ahmad. Ya, dia bukan celaka, dia pun duit tak ada, menikah dah ramai. Buat macam apa? Ni semua masalah kat aku. Ahmad dia tak pasal kena maki. Lah kali saya tulis kat bawah tu, wallahu alam. Saya nak pesan kat keluarga Ahmad, janganlah duk berebut kata Ahmad kena siksa dalam kubur. Ingat akhirat semua. Dia pangkah daripada hujung sampai hujung ni. Selesai janji aku jawab. Yang penting wallahu alam tu dulu atas. Tuan-tuan tanya jabatan mufti, lepas pun kata okey lah tinggal nombor telefon, nanti kami kira. Apa ni jabatan mufti pun tak tahu kira. Jangan begitu. Kita nak jawapan. Jawapan yang kita nak tepat. Sebab apa dia? Sebab kita nak berpegang dengan jawapan tu dalam nak buat ibadah. Dan jika dikaji soalan-soalan sahabat kepada Rasulullah SAW, kita dapati soalan mereka senantiasa berkisar tentang perkara-perkara penting dan besar sahaja. Sahabat dia tak tanya benda-benda merepek dekat Nabi. Dia tak tanya benda-benda merepek lagu kita duk tanya ustaz-ustaz. Ada satu ustaz dia mengajar bab hari kiamat, bab akidah dia mengajar macam ni, bab hari kiamat. Dia kata lah tuan-tuan, bila berlakunya kiamat, Allah akan gulung bumi ni macam kita gulung tikar.
Satu budak tuan kat, Ustaz nak tanya sikit boleh tak? Ya silakan. Allah dia gulung-gulung dia simpan dekat mana Ustaz? Ustaz tu kata Allah gulung-gulung dia pergi simpan atas pelapang hang. Dia kata habis tengok ada dekat atas pelapang hang. Hangat Ustaz ni pun aku cerita elok-elok yang ada balik yang buruk pun sebab. Tuan-tuan, janganlah tanya soalan yang kita nak tahu jawapan. Sahabat adab dia lagu tu, dia akan tanya soalan-soalan yang penting, soalan-soalan yang besar. Dia pun takkan tanya soalan-soalan merapu, dia pun takkan tanya soalan-soalan yang boleh. Tuan-tuan, saya nak abang ya, yang pertama dalam kita tanya soalan kena ada adab ni, cerita dia habis. Yang pertama adab nak tanya ustaz ke apa? Ustaz dah buka soalan, okey, buka rak. Tuan-tuan ada apa-apa soalan dia, dipersilakan. Tanya waktu tu. Jangan tanya time ustaz tu nak jolok cuak badak masuk dalam mulut. Time ustaz nak jolok cuak badak tu yang tuan-tuan nak tanya. Waktu tu dia tak ada mood dah nak sembang bab hukum ni, macam-macam cerita kita nak sembang. Bila nak bubar parlimen, time tu dah time makan tu. Ni gaya nak. Masa kita kata okay, ada apa-apa soalan silakan, semua tunduk. Tak ada soalan lah? Tak ada. Clear. Alhamdulillah. Ustaz mengajar je lah elok. Alhamdulillah. Ustaz ni pun lega. Alhamdulillah. Cerdik orang komwe. Habis mengajar, orang duk tuang TO tu, kita pun pegang-pegang cok badak. Bismillahirrahmanirrahim. Ni nak tanya lagi Ustaz. Tak segan nak tanya lagi, orang kata bodoh. Dia boleh hilang mood tuan-tuan. Tuan-tuan ingat nak jawab soalan ni lagu baca surah abang tak ada stres. Baca surah abang pun ada stres. Baca surah abang pun ada stres. Tambah nak jawab soalan yang berkaitan dengan ahkam, hukum hakam ni tuan-tuan, lagi stres. Tambah duk tanya pula soalan yang berkaitan hadap tengkak lah ni. Bid'ah tak bid'ah, boleh naik darah. Saya baru ni tengok satu ceramah Ustaz. Saya duk kata dah jangan duk tengok. Ustaz tu tuan-tuan apa sunnah-sunnah tu, dia tak kena dengan kita. Saya nak bang, biar kat lepa lah, kita jangan duk dengar ceramah lepa. Bila dengar kita darah duk naik. Tak ada duk naik lagu mana tuan-tuan. Assalamualaikum sampai amma ba'du, terus bid'ah, terus syirik, terus khurafat. Kira kita semua masuk neraka, lepas ya duduk dalam syurga. Tuan-tuan pening, mai tanya kita darah dia ni. Lain kali kita kena stroke lepas sihat. Saya kadang-kadang, saya nak bangdan, kalau ustaz suruh tanya. Ni bukan saya. Saya tak apa, tuan-tuan tanya lah time mana pun, saya arti saya jawab, tak arti saya tak jawab. Ni kadang-kadang ada ustaz-ustaz ni, dia agak tegas mana tu. Tadi saya suruh tanya, saya pun tak tanya, ni saya nak makan. Bila ustaz tu jawab lagu tu, ustaz ni dia tak ada adab. Dia tak arti nak raih kita orang tua. Bila tak kau dengar luar. Kita nak tanya hukum, nak buat ibadat. Tak ustaz lah, tasawuf tak mengaji macam kita dulu. Tak mengaji ingat tasawuf kan? Orang suruh tanya, dia tak mau tanya. Bila ustaz tu sang lagu tu, dia malah kita nak tanya soalan. Kita tak tanya buat benda tak kena. Tanya pun tak kena. Memang tak kena time. Kadang nak tanya tu ustaz, minta maaf ni Pak Long ada soalan sikit, boleh tak nak tanya? Tadi Pak Long segan nak tanya ustaz benda ni berkaitan dengan peribadi. Abang tu, kalau ustaz rasa boleh jawab, Pak Long nak tanya. Kalau ustaz kata ustaz nak makan, tak apa, ustaz makan dulu. Ustaz tu kata okey Pak Long, saya makan dulu, sekejap kita sembang. Selesai ya? Ustaz tu kata Pak Long, hari ni saya tak boleh nak jawab soalan, saya tak boleh nak fikir, mesti saya lapar. Ada orang lapar ni otak bukan nak berjalan. Tanya tu ustaz, minta maaf ustaz, nak Pak Long nak minta izin nak tanya soalan, boleh ke tak? Kalau tak boleh tak apa. Jangan terus ni tak ada satu soalan duk pening nak tanya ustaz. Adab sahabat pun dia nak tanya Nabi, dia tengok dulu keadaan Nabi. Tu yang kata adab tuan-tuan. Nak tanya silakan, tapi tengok adab yang sesuai. Mereka bertanya tentang cara untuk mudah ke syurga.
amalan yang menjauhkan diri daripada neraka, amalan yang menyebabkan dikasihi Allah dan manusia, hukum hakam dan sebagainya. Itu yang berkisar tentang soalan yang para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tanya Nabi. Sebagai jawapan kepada soalan Arab Badawi di atas, baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa untuk memasuki syurga, setiap manusia mestilah memastikan dirinya bertaksikan kepada akidah yang sahih dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Nak masuk syurga yang tamat Nabi habaq dekat Arab Badawi itu, perkemaskan tentang akidah kamu. Perkemaskan tentang akidah kamu. Lah ni tuan-tuan, nak masuk syurga kalau akidah tak mantap mampu. Nak mantap akidah kena belajar ilmu tauhid. Nak belajar ilmu tauhid menggunakan laras ataupun disiplin ilmu ataupun sukatan yang telah disajikan oleh ulama-ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam konsep kita belajar tauhid di Malaysia ni tuan-tuan, kita negara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ni pula tuan-tuan, daripada sudut akidah kita berpegang kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita tak guna tauhid 3 Wahabi, kita guna sifat 20. Uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat tu bukan yang kita mengaji. Kita Asy'ariyah dan Maturidiyah ni tuan-tuan, sifat 20 kena mengaji, sifat 20. Orang nak kata sesat, biar pi kat depa. Kita duduk di negara Malaysia, kita ada pegangan kita. Kalau nak pegang selain daripada kita, sila keluar daripada Malaysia, pi duduk negara yang hangpa nak buat sendiri. Layak sifat 20 Asy'ariyah ni tuan-tuan, kita tak menyesatkan orang. Kita tak membid'ahkan orang sesewenang-wenangnya. Kita tak menerakakan orang semudah-mudahnya. Tadi wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bin nafsi, wahdaniyah dan sebagainya. Ngajilah yang kata sifat salbiyah tu apa dia? Sifat ma'nawiyah tu apa dia? Ma'ani dan sebagainya tu. Orang tanya sifat salbiyah apa dia? Dia kata salbiyah bini saya jahannam. Umur kat 70 lah. Kat tu pun tak lepas lagi jahannam. Boleh malu? Tanya, Nabi kata dekat ni, mestilah menjaga rukun Islam dengan sempurna dan mengerjakan amalan dengan hati yang ikhlas. Jangan duduk riak, jangan duduk merosakkan ibadah-ibadah kita, amalan kita ni dengan sifat-sifat riak tuan-tuan. Hari ni ramai orang yang kena penyakit riak. Semua benda yang dia buat dia nak cerita ke orang. Allah tuan-tuan ni, semua benda dia nak cerita ke orang. Allah ni tidak. Baca Quran pun dia nak bang orang. Tangkap gemak berat. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak kepada Allah dapat membaca Al-Quran. Hang nak hafal kat siapa bodoh ni? Ini masalah kita ni, si hangat dah ni. Dia semayang cik, tangkap gemak, pegang tasbih tak tahu jadah. Terus dan selesai tanggungjawab dengan Allah. Wish. Agak-agak sembahyang tu nak dapat apa tuan? Malu. Sebab tu ulama-ulama tasawuf ni kata apa dia? Saya terbaca baru ni. Sebenarnya ibadah itu aib. Aib ya. Makna apa dia aib di sini tuan-tuan? Ibadah ni hanya kita dengan Allah. Sebab apa yang dikatakan ibadah ni aib? Sebab kita tak tahu sama ada ibadah yang kita buat di dunia nak Allah Ta'ala terima ataupun Allah Ta'ala tolak. Kalau ibadah tu ditolak oleh Allah di akhirat, bukankah dia satu keaiban untuk kita? Kena pelihara dia betul-betul. Ni dengar betul-betul saya jelas ni. Jangan duk kerat video ni kerat. Oh, inilah ustaz yang menyesatkan. Lah kan jenis Tok Mudim tak ada tauliah amai. Tak jenis duk kerat video Tok Mudim tak ada tauliah ni. Ibadah ni kata setengah ulama dia aib. Sebab apa aib? Sebab benda ni kena jaga. Satu keaiban dia kena jaga.
aib. Ini hubungan kita dengan Allah. Bukan makna aib tu makna kotor, dah. Makna kena pelihara. Sebab dia mungkin memberikan satu kesan yang baik kepada hang ataupun jadi buruk kepada hang. Apa dia ibadah yang jadi buruk? Ibadah yang ada ria, yang tidak jaga keaiban itu ditolak oleh Allah di akhirat. Faham tak saya, abang? Saya ulang balik. Payahlah ni, payah. Ibadah ni kata ulama, setengah ulama dia kata dia aib seumpama satu keaiban, seumpama suatu keaiban yang perlu dijaga. Jangan duk dedah kepada orang. Ibadah ni hang buat untuk Allah, dia seumpama satu keaiban. Kalau hang tak jaga, akhirnya ibadah ni hang galah buat balik pergi akhirat, dia menjadi aib untuk hang. Allah Ta'ala tak terima. Faham? Faham? Understand? Oh, sini boleh cakap orang putih lah. Kalau kami di Kod Diam ni tak ada masalah dah. Orang putih ni memang bahasa kami lah. Kalau kami duduk dekat nak belajar Cina pula. Maka duduk apa cibai baru perkataan tamah baru dapat tuan-tuan. Nombor 2 dia berkata minggu depan. Tok Guru ambil bahasa Cina tu berajak itu dah. Dalam hadis di atas tidak disebutkan tentang rukun Islam yang kelima. Kalau tuan-tuan tengok ni, dia ajak yang pertama ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan syirikkan Allah dengan sesuatu. Wa tuqimus salah, dirikan sembahyang. Wa tu'tiz zakatal mafruḍah, wa keluar zakat yang wajib. Wa tasumur Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan sebulan. Mana dia yang kata haji? Rukun Islam kan ada 5. Tiba-tiba dalam hadis ni Nabi abang 4 ya. Sebab apa? Dalam hadis di atas tidak disebutkan tentang rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji. Sebab apa dia? Kerana ketika itu haji belum lagi difardukan. Time Arab Badawi bertanya dekat Nabi tu, time tu Allah Ta'ala tak mewajibkan lagi fardu haji. Itu kena baca syarah. Baginda kemudiannya bersabda kepada para sahabat dengan wahyu yang diterimanya, bahawa lelaki yang bertanya itu di akhirat nanti merupakan ahli syurga. Kan Nabi tanya dekat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi kata, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Tengok dia tu. Siapa nak tengok seorang ahli syurga, tengok lelaki tu. Sebab apa dia? Kerana walaupun beliau menumpukan ibadah yang wajib sahaja dan tidak mahu menambahkan dengan ibadah yang sunat, namun ibadah wajib itu dikerjakannya bersungguh-sungguh, penuh keikhlasan dan penuh kekhusyukan. Ibadah wajibnya benar-benar berkualiti 100%. Sementara kita pula perlulah menambah ni, kita jenis tok lebih pihak nongak tu belah komoy ni. Kena pula tambah dengan ibadat-ibadat sunat, seperti solat sunat, sebab ibadat tak elok. Tambahlah Pak Long, jangan duk balok waliat sangat. Tambahlah, tambah tuan-tuan. Kita ni harga barang duk kuih naik, ibadat duk kuih turun, ni tak mau nak naik. Harga barang ni kuih naik. Orang tanya saya, Ustaz, siapa harga barang ni kuih naik, Ustaz? Yang pertama Pak Long, harga barang dunia ni duk tengah naik. Selepas kita ni kena pandemik Covid ni dulu ni, saya pergi ke Mesir, itu ni harga naik di sana. Saya pergi ke Thailand 2 bulan lepas, 2 minggu lepas, harga pun naik di sana. Naik anda satu dunia. Dia panggil inflasi. Inflasi ni harga barang naik. Bukan kita di Malaysia aja, satu dunia. Tak percaya tetapi, kalau tak percaya tetapi, ambil, tak ada pergi, jom pergi Thailand tengok harga barang sana naik macam mana. Sama tuan-tuan ni. Cuma kita duduk Malaysia ni bagus dia satu, bak rakyat tak ramai. Ada 32 juta pelah-pelah. Tuan-tuan pergi ke Mesir, Qahirah tu saja tuan-tuan, dia Qahirah tu saja penduduk Malaysia pergi duduk tuan-tuan. Bandar Qahirah tu 30 juta orang lebih tuan-tuan, sama dengan satu Malaysia. Jadi kita ni yang kerajaan duk bagi payah lah. Negara luar memang payah lah. Tuan-tuan pergi tengok, tanya negara luar. Tanya negara luar. Saya pergi tanya kawan saya apa, ada tak masa apa duk kena PKP macam Malaysia, kerajaan bagi yang nombor tak ada. Dia kata tak ada. Tak, Malaysia makmur. Sebab kita tak aman. Brunei lagi tak aman, lagi kaya. Ni harga barang inflasi duk naik ni. Duk naik ni tuan-tuan.
Cuma kita duk tarik subsidi tu lah, kita tak apa nak kenal sangat tu. Tarik subsidi sepatutnya jangan tarik subsidi, tarik gaji menteri. Mai tumbuh orang tu dia lah. Menteri ni macam-macam dapat, tuan-tuan ni. Ahli parlimen, duit parlimen dapat. Adun, allowance adun dapat. Parlimen pula tuan-tuan bukan 2-3 ribu tuan-tuan ni. Tuan-tuan bayang kalau contoh kalau saya ni ahli parlimen ataupun dia senator, nak kena jadi menteri. Senator tu dapat dah berbelas ribu tu. Menteri pula. Tuan-tuan bayang, double. Kereta minyak tak ada umur, driver tak ada bayar, tol tak ada bayar, rumah tak ada bayar, elektrik tak ada bayar. Allowance ni berpuluh ribu sebulan. Kawasan haram tak duduk. Dia lalu. Hak kita rakyat ni dah lah gaji haram tak besar mana, minyak kena bubuh. Bawa kereta pun kena, tol kena bayar, terkedarah kena bayar, rumah kena bayar, aknu kena bayar, subsidi dia tarik pula. Sekian dimaklumkan. Saya kata korang kalau saiz kabinet ni sampai satu-satu kementerian menteri dah ada, timbalan menteri pula sampai 2. Betul tak? Kementerian ni menteri dah ada, timbalan menteri sampai 2. Nak buat menetang apa ni? Haram apa pun tak nak jaga. Ni mula ni. Kini yang mak kira duduk berjuang dulu ni, kini lah. Tuan, tarik apa subsidi ni, tampung lah. Apa korang lah. Tuan-tuan bayar tengok pergi beli baju sampai 6,000 lebih. Tuan-tuan baju. Nak abang duit banyak tak banyak, baju ni tuan-tuan ni 6,000 lebih, 12,000 baju. Oi, baju. Tuan-tuan bayang baju 6,000 lebih, jam tangan beratus ribu. Saya nak tanya tuan-tuan lah, orang politik yang ada dalam Malaysia lah ni tuan-tuan, tuan-tuan habang tak? Siapa dia tak ada duit, cuba habang tak tuan-tuan? Nak cari lagu almarhum Ustaz Fadil Nur, nak cari lagu almarhum Tok Guni Aziz. Mati lepas, meninggal lepas, duit laikon dah berapa puluh ribu. Ada yang 6,000 lah. Saya hak ustaz bodoh ni pun tuan-tuan lebih dari bawah. Saya tak senang. Tuan-tuan cuba tengok Tok Guni Aziz, dia punya baju dia. Baju tuan-tuan dia nak orang dia kain. Lain tuan-tuan, lain. Lain tuan-tuan, lain. Nampak tuan-tuan, lain. Ni kita derita ni tuan-tuan ni. Minyak masak dia tarik subsidi, aknu tarik subsidi. Saya nak tanya tuan-tuan tahu ada inflasi ni lama mana? Tahu Pak Long lama mana? Pak Long ingat 2 bulan, ingat 3 bulan, 2 tahun setengah. Perkiraan ahli ekonomi mengatakan kita akan berhadapan dengan inflasi ni 2 tahun setengah lagi. Bermula pada malam ni. Kita kata tak, lepas pandemik, kita tak boleh nak nafikan kita duduk dalam negara Malaysia, negara paling lama dalam dunia yang buat PKP. PKP paling terpanjang dalam dunia kita. Lah tuan-tuan cuba tengok, saya nak tanya tuan-tuan, hak kita dulu memang penakut nak keluar rumah, tak boleh lah. Menteri Kesihatan keluar kenyataan kemarin, mayat yang kena jangkitan COVID-19 boleh diurus macam biasa. Betul tak? Belum je. Hak dulu sampai tak boleh nak pergi tengok ni maklum, kenyataan kemarin boleh urus macam biasa lah. Hak selama ni. Hak ahli keluarga kita yang meninggal dunia sampai haram tak boleh nak pergi tengok, yang kena pakai lagu angkasawan. Tuan-tuan cuba fikir tuan-tuan. Nu yang kita duduk sampai berapa tahun dulu ni tuan-tuan, lah tak ada dah.
Lepas apa tak ada dah. Tuan-tuan lagi awal. Ni hak kami di Malaysia ni tak ada dah. Tuan-tuan lagi awal. Komoi endemik daripada tahun lepas lagi. Dia nak malu. Jangan nafikan kenyataan. Tuan-tuan endemik lama dah. Kami 2004 itu baru endemik. Lah saya nak tanya tuan-tuan, dengar lagi tak COVID? Hak dulu hampa takutkan orang dengan COVID tu tuan-tuan. Lah kalau kawan kita kena COVID, duduk tu, aku sembang tadi, tak lah jangan main dekat dah. Ada yang main dekat pun boleh. Hak yang kita duduk PKP haram dan tanpa tak boleh buat pesta lebih dulu tuan-tuan. Ingat lagi ya? Betul-betul kita diperbodohkan dulu ni. Diperbodohkan tuan-tuan. Lama dunia pandemik masa tu. Dunia pandemik. Kesan dia sampai lah. Ni perang pula dah ni, Ukraine, Rusia apa semua. Ada juga nak kesan. Yang ketiga nak habaq dekat tuan-tuan, siapa dia taikun utama yang dia jaga ekonomi negara ni? Orang hak hati halal haram syurga neraka ke tak? Agak-agak tuan-tuan pokok ni ada main harga tak ni? Hak pok yang tak hati syurga, yang tak nak hati syurga neraka halal haram dosa pahala ni. Kita nama aja tuan-tuan majoriti dalam negara. Nama aja negara ni negara kita. Ekonomi haram kita tak pegang. Buka tengok 10 orang terkaya yang dikeluarkan baru ni tuan-tuan. Dalam negara 10 orang terkaya. Mana dia orang Melayu? Mana dia orang Islam? Kita duk bangga dengan Tan Sri Syed Mukhtar tu lah. Alhamdulillah mujuk dia ada. Dia pun duduk tak mana ada 10 terkaya ni. Bila orang yang tak tahu dosa pahala halal haram syurga neraka ni tuan-tuan, dia bukan tahu rasa takut. Dia bukan tahu handuk zalim, cara perniagaan dalam Islam, jangan mengambil untung lebih. Tak ada, dia tak tahu. Dia tak tahu. Bagi lepas kaya, bagi lepas duit banyak, bagi lepas aku nak jadi orang senang. Dan fikir Perdana Menteri daripada mula Merdeka sampai lah, seorang tak ada bukan Islam, seorang pun tak ada bukan Melayu, tapi hak kaya-kaya dalam negara. Perdana Menteri daripada mula Tengku Abdul Rahman sampai lah Ismail Sabri ni, mana ada seorang pun nak Cina tuan-tuan, mana ada seorang pun hak kafir, tak ada. Betul ke tak? Tapi hak kaya ni sama dia. Kawal ekonomi negara ni sama dia. Sekian dimaklumkan. Jangan bagi saya mendidih, kok saya bersilat tengah ni lagi. Hak nak mampu kita lah tuan-tuan ni, orang Melayu kat bawah ni, yang nak mampu ni harga barang naik, yang nu tarik, yang ni tarik, hak nak mampu kita. Hak nak mampu orang kampung ni. Bolehkah saya nak cakap sikit tuan-tuan? Bolehkah saya nak cakap sikit? Tolong kerat video ni bagi kat orang. Saya nak tanya tuan-tuan, ni soalan ni. Tolong kerat video ni bagi orang dengar. Kita duduk dalam negara ni tuan-tuan, negara kita ni diperintah oleh orang politik. Betul tak? Negara kita ni diperintah oleh orang politik. Saya nak tanya tuan-tuan, dalam sehari 24 jam kehidupan orang politik ni tuan-tuan, berapa jam sangat yang dia fikir pasal rakyat ni? 5 tahun lepas memerintah satu penggal pilihan raya, berapa hari yang lepas fikir pasal rakyat? Saya nak tanya tuan-tuan, cuma fikir tengok. Menang-menang pilihan raya ni tuan-tuan, lepas pilihan raya dia ada pemilihan parti. Lepas nak fikir pasal rakyat kan, lepas nak fikir pasal kedudukan lepas. Nak kena turun pergi bahagian kawasan ni, nak pastikan yang mana yang nak tangkap mereka ni.
Mereka nak kekalkan jawatan dalam parti. Mau tak ada jawatan dalam parti, tobat tak boleh jadi calon. Mau tak boleh jadi calon, tobat tak boleh jadi menteri. Menang pilihan raya. Orang politik ni tuan-tuan, dia letih berkempen, dia letih habis duit hari tu ni. Dia mula, dia tak nak fikir rakyat dah. Dia fikir nak macam mana aku nak sapu balik. Hak yang duk tolong aku kontraktor, lagu mana aku nak tolong balik. Lepas tu aku nak buat lah, aku nak kena hadap pemilihan parti. Habis pemilihan parti tuan-tuan, tahun yang pertama, tahun yang kedua, tahun yang ketiga pemilihan parti. 2 tahun lagi lepas tu pilihan raya pula. Berapa hari dia nak fikir rakyat? Celah mana dia nak kayakan kroni? Celah mana dia nak beda harta dengan kaum kerabat dia? Satu untuk kamu, satu untuk aku. 2 untuk kamu, 2 untuk aku. Itu yang saya kata, saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan fikir tengok, dalam sehari 24 jam masa kehidupan orang politik, berapa jam yang dia fikir rakyat? Dalam 5 tahun satu penggal pilihan raya, tuan-tuan, berapa hari yang dia fikir rakyat? Sekian dimaklumkan. Tidak. Tak nak kata kat siapa? Umum. Kalau saya pun orang politik, kenal juga kat saya pun. Anda cuba fikir tengok. Dia mai, oh, tolong kita nak menegakkan. Kalau tegak, tak ada orang tolong. Bagi kat mereka tegak, mereka pun duduk Kolombo haram tak balik mai kawasan. Tu tak kira balik duk mohong buat dalam kampung ni. Surat kita bagi kat dia bulan lepas, dia pergi lempak apa mana. Saya dah bagi dah. Tapi tak ada tindakan yang ni, yang saya lemah dah kelah telefon. Surat tu mana? Tutup pintu kereta, apa pergi kat abah. Aku nak jumpa pula 2 bulan lagi ya. Allah tuan-tuan, ni nasib kita lah maklum, 2 tahun setengah lagi nak hadap ni maklum. Sementara kita pula perlulah menambah. Dia kata pasal tak cukup. Tidak cukup dengan ibadat wajib saja, kerana ibadat wajib yang kita lakukan sangat banyak kekurangannya. Tidak ikhlas sepenuhnya dan tidak khusyuk sepenuhnya. Dengan melakukan ibadat-ibadat sunat sebagai tambahan, maka ibadat sunat itu dapat menampung kekurangan pada ibadat yang wajib. Kena banyak buat ibadat sunat untuk menampung ibadat wajib. Wallahu a'lam. InsyaAllah bulan depan kita sambung pada muka surat yang ke-6. Wallahu a'lam. Dia cukup dekat tu. Malam ni saya nak minta balik awal sikit tuan-tuan. Saya tak ada minum dah. Sebab esok saya nak kena bergerak ke Langkawi pula jam 8 pagi. Nak balik packing barang pula lagi tuan-tuan. Esok nak kena ada pula di Langkawi. Nah, saya tak ada nak makan dengan tuan-tuan bah. Tuan-tuan makan lah, saya orang politik. Mau tak makan dengan tuan-tuan pun tak hilang undi kan. Kalau saya ambil calon sini, bukan kata makan, saya tolong beridang. Gagah tak apa-apa luah masuk dalam mulut ya, tuan-tuan telan ya. Jadi saya tak dan, maklumlah bulan lepas pun tak dan, bulan ni pun tak dan. Besok saya nak kena bertolak pergi Langkawi. Tolak pergi Langkawi nak kena buat persiapan dan nak kelak ni apa semua. Jadi saya minta maaf lah malam ni tak ada makan bersama. InsyaAllah mau panjang umur kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Wallahu alam, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.